Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kini kita kembali dalam segmen terbaru iaitu Bahaya Najis Dadah bersama saya host terbaru anda iaitu Nuraini Mushita binti Manakasha. Penyalahgunaan dadah bukan perkara baru di dalam dunia ini. Masalah ini telah berlaku sejak ratusan tahun dahulu. Sebenarnya dadah yang menjadi ubat penenang sakit sebenarnya tidak berbahaya jika tidak disalahgunakan. Masalah ini timbul apabila manusia menyalahgunakan ia sebagai untuk kepuasan dan keseronokan diri mereka sendiri. Antara dadah yang terdapat di dalam dunia ini ialah heroin, ganja, morfin, dan syabu. Banyak negara telah menjadikan dadah ini sebagai musuh utama mereka. Hal ini disebabkan penyalahgunaan dadah mengakibatkan pelbagai masalah kepada negara dan bangsa. Mereka yang tidak dapat diselamatkan daripada ketagihan akan menjadi sampah kepada masyarakat. Malah, ada yang menjadi tidak siuman akibat penyalahgunaan dadah yang melampau. Penyalahgunaan dadah sebenarnya berpunca daripada pelbagai faktor. Faktor yang pertama ialah keinginan mereka yang ingin mencuba sesuatu perkara yang baru. Keinginan ini berpunca daripada diri mereka sendiri dan akan menjadi teruk sekiranya tidak dibendung. Semakin meningkat usia kita, semakin banyak perkara yang kita pelajari dan ingin tahu. Dan ada perkara yang memberi manfaat dan kebaikan kepada diri kita dan ada juga perkara yang mendatangkan kemudaratan dan keburukan. Justru itu, remaja seharusnya sentiasa dipantau dan dibimbing oleh orang-orang sekeliling, terutamanya ahli keluarga dan rakan-rakan, akan tindak tanduk dan tingkah laku mereka. Pastikan golongan remaja kini disibukkan dengan perkara-perkara yang bermanfaat pada diri mereka seperti mengisi waktu lapang dengan menyertai aktiviti sukarelawan atau menghabiskan masa bersama keluarga. Remaja masa kini berbeza dengan remaja zaman dahulu di mana ledakan teknologi dan informasi tanpa tapisan telah membuka ruang kepada mereka untuk mengetahui perkara yang tidak baik sehingga mempengaruhi kehidupan mereka. Ibarat peribahasa Melayu, turutkan rasa binasa, turutkan hati mati. Justru, remaja perlu berfikir dahulu akan kebaikan dan keburukan terhadap perilaku mereka supaya kelak tidak menyesal di kemudian hari. Selain itu, tekanan yang dialami akibat masalah peribadi, keluarga dan kerja turut mendorong seseorang itu untuk menyalahgunakan dadah. Apabila tekanan emosi berketerlaluan, kemurungan berlaku sehingga mereka tidak mampu lagi berdepan dengan tekanan itu. Akhirnya, mereka menjadi teman setia yang dapat membolehkan mereka lupa kepada tekanan yang dihadapi. Punca lain yang menyebabkan remaja terjebak ke dalam kancah penyalahgunaan dadah adalah kerana mereka kurang mendapat kasih sayang dan perhatian daripada ibu bapa. Punca ini boleh dikaitkan dengan keluarga yang datang daripada golongan yang kekurangan wang untuk menanggung keluarga. Ibu bapa yang bekerja sehingga tiada masa untuk bertemu dengan anak-anak, apatah lagi untuk memberikan anak-anak hiburan setelah habis waktu persekolahan dan sebagainya. Maka, golongan remaja daripada keluarga tersebut banyak menghabiskan masa lapang mereka dengan melepak dan melakukan perkara yang sia-sia, hanya untuk mendapatkan keseronokan yang tidak kekal lama. Intihannya, setiap ibu bapa dan ahli keluarga perlu bertanggungjawab bagi memastikan anak-anak diberikan perhatian yang secukupnya supaya mereka sedar dan tahu kasih sayang daripada keluarga sebenar memberikan makna yang lebih besar berbanding keseronokan yang tidak kekal. Bak kata pepatah, ingat antara belum yang kena, hemat antara belum habis. Pada masa yang sama, penglibatan golongan remaja dalam salah guna dadah adalah disebabkan oleh pengaruh rakan dan masyarakat. Hal ini kerana ramai di antara mereka yang telah terjebak cuba mempengaruhi rakan-rakan untuk melakukan perkara yang sama. Bahkan terdapat stigma yang mengatakan seorang remaja itu tidak seronok berkawan kerana tidak dapat menyertai rakan-rakan yang lain melakukan aktiviti yang kononnya seronok, malah sebaliknya. Tambahan pula, faktor media massa yang kini boleh diakses oleh sesiapa sahaja telah menyebabkan golongan remaja melihat budaya dan masyarakat umur yang berhibur dengan menggunakan dadah. Dalam era milenium ini, rasa terpinggil oleh rakan-rakan atau masyarakat boleh menyebabkan mereka depresi dan kemurungan, khususnya dalam kalangan remaja. Oleh itu, penting untuk mengingatkan dan menasihati golongan remaja supaya tidak mudah terpengaruh dengan perkara-perkara buruk seperti penyalahgunaan dadah. Sebaliknya, gunakanlah kelebihan yang ada pada hari ini
untuk mempelajari perkara-perkara yang baharu yang mendatangkan manfaat bukan sahaja kepada diri sendiri juga kepada negara. Persis bahasa Melayu, bunga yang keruh ambil yang jernih. Penyalahgunaan dadah disebabkan oleh kurangnya kesedaratan terhadap kesan. Sekiranya disenaraikan satu persatu, keburukan dibawa oleh dadah sangat banyak. Oleh itu, penyalahgunaan dadah harus diatasi. Dadah juga ditakdirkan sebagai bahan yang merosakkan atau membinasakan orang yang menggunakan ianya secara berlebihan. Memang tidak dapat dinafikan bahawa semua penagih dadah telah merosakkan diri mereka sendiri dari segi fizikal, rohani, mental maupun emosi. Kalau tiada angin, masakan pokok bergoyang. Kalau tiada penyalahgunaan dadah, masakan ada kesan-kesannya. Terdapat banyak kesan yang berlaku akibat daripada penyalahgunaan dadah di negara ini. Antara satu kesannya ialah boleh dilihat apabila wanita-wanita yang sedang hamil. Kajian terperinci telah menunjukkan penyalahgunaan dadah semasa tempoh kehamilan boleh memudaratkan proses perkembangan janin. Dua risiko utama akibat kemudaratan tersebut ialah fenomena yang dikenali sebagai kecacatan rupa paras dan tingkah laku yang tidak normal. Penyalahgunaan dadah boleh memberi kesan yang tinggi terhadap mental para ibu yang mengandung dan membuatkan mereka ketagihan. Dadah-dadah yang boleh memberi kesan mental dengan memasuki bahagian otak ibu akan memasuki bahagian uri dan membawa kesan yang mudarat kepada janin. Selain itu, penyalahgunaan dadah boleh memberikan kesan kepada institusi kekeluargaan. Institusi kekeluargaan memainkan peranan yang penting dalam usaha untuk membasmi penyalahgunaan dadah. Tetapi jika institusi kekeluargaan itu sendiri terlibat dengan penyalahgunaan dadah, sudah pasti kesannya akan menjadi sangat teruk. Penyalahgunaan dadah dalam kalangan ahli keluarga akan menyebabkan rumah tangga menjadi tidak aman. Ianya boleh berlaku perceraian jika penagihnya ialah suami maupun isteri. Anak-anak yang melihat ibu bapa mereka menyalahgunakan dadah pasti akan mengikuti juga. Mak kata pepatah, bapa borek anak rente. Berdasarkan huraian-huraian tersebut, jelaslah bahawa penyalahgunaan dadah memberikan kesan kepada institusi kekeluargaan. Penyalahgunaan dadah juga mengakibatkan peningkatan kadar jenayah dan sindiket dadah. Sindiket dadah ini mengedarkan dadah kepada para pembeli dan masalah pengedaran darah oleh sindiket ini telah berlaku sejak puluhan tahun lagi. Tambah pula kedudukan Malaysia yang terletak di antara tengah-tengah laluan antarabangsa menyebabkan Malaysia dijadikan pusat transit dadah sebelum diedarkan kepada negara-negara lain. Sedikit-sedikit dadah di Malaysia pasti mengambil kesempatan atas peluang yang berada di hadapan mereka lalu mengedarkan dadah di sini. Kenyataan ini juga disokong oleh para pegawai polis yang berpengalaman dan terlibat dengan usaha dalam menentang sedikit-sedikit dadah. Jika kita tidak berupaya menangani sedikit-sedikit ini, sudah pasti jenayah akan berleluasa di negara kita. Berdasarkan bukti dahulu yang di atas, jelaslah bahawa penyalahgunaan dadah dapat mengakibatkan kadar jenayah dan sindiket yang tinggi. Kesimpulannya, dadah membawa banyak kesan buruk kepada diri sendiri. Penyalahgunaan dadah juga berpunca daripada banyak faktor, namun terdapat banyak cara untuk kita mengatasi penyalahgunaan ini. Jadi kita haruslah bijak dalam memerangi dadah agar masyarakat kita tidak terjerumus.